Yang Amat Berhormat telah pun menjawab dan siri-siri penjelasan telah dibuat, berkali-kali dibuat, dibagikan cerita sebenar berkaitan dengan treaty yang dibuat ni. Namun ia berterusan dijadikan isu oleh kalangan yang tertentu. Kita pun tidak tahu kenapa mereka, sebab yang ini yang kita ceritakan ialah berkaitan dengan kedudukan kedaulatan negara kita. Dia bukan benda kecil, bukan benda yang boleh dimain-mainkan, dan seolah-olah dengan kedatangan Jokowi ke Malaysia itu dan nak memaksa PM kita kena sign dan setuju gitu aja. Macam kena ambush last minute. Macam kena ambush dan buat setuju macam tu. Dan gambaran yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat itu seolah-olah oleh kerana kita nak ada hubungan yang baik, maka kita pun sign lah apa saja, kita betul langsung. Bukan soal itu. Soal yang dibuat bagi hubungan dua buah negara, bukan hanya melibatkan Indonesia, mana-mana negara sekalipun, dia melibatkan kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan sempadan sebagai contoh. Dalam penentuan sempadan, sama ada sempadan laut maupun sempadan darat, dia memerlukan proses perundingan yang panjang. Macam kes yang disebutkan ni, yang kononnya ada isu ambalat, kita telah mengorbankan ambalat kepada Indonesia. Dia tidak berlaku apa yang digambarkan itu. Dan proses perundingan yang berkaitan dengan sempadan Malaysia Indonesia ini berkaitan dengan kawasan yang berkenaan. Kita ada kawasan-kawasan yang lain lagi yang melibatkan kawasan sekecil ini, ya, dalam lingkungan 12 nautical mile ini, ya, sudah mengambil masa 18 tahun. Bayangkan bagaimana proses tu yang dibuat, yang melibatkan berbagai agensi, yang melibatkan pakar-pakar yang dilantik oleh kerajaan Malaysia, kerajaan Indonesia, dan telah pun diterangkan, dijelaskan bahawa soal yang disebut ambalat itu tak masuk lagi pun, tak bincang lagi pun, tak diadakan perundingan secara berterusan, tak ada. Yang baru kita bincangkan ni melibatkan dalam kawasan laut Sulawesi itu, dalam dipanggil sebagai wilayah ni, dipanggil laut wilayah ni. Dah ada pembagian dia. Dari mana dalam peraturan laut, dari segi pembagian laut dalam undang-undang antarabangsa ni, kalau konvensyen undang-undang laut ni, dia benda ni dah ada pembagian kawasan, ya. Bukan hanya melibatkan kawasan laut Sulawesi. Mana-mana kalau ada perundingan dan dah pembagian laut tu dah ada. Misalnya daripada darat ke kawasan yang paling surut, kawasan kita lah. Tapi daripada kawasan paling surut tu nak pergi ke kawasan 12 nautical mile tu dipanggil laut wilayah, ya, laut wilayah tu. Jadi kalau ada pertikaian kedua-dua negara dikata dia claim dia punya, yang dikira baru perundingan. Jadi kawasan yang zon yang dipanggil zon ekonomi ZEE ni, yang di ZEE ni, yang kawasan yang dikatakan ada ambalat apa semua, kita tak bincang lagi pun. Belum sampai ke situ lagi pun, tetapi dijadikan satu isu, dimainkan, dipaksakan kepada pemikiran masyarakat kita untuk mempercayai bahawa Malaysia telah pun telah pun mengorbankan kedaulatan kita apa semua. Jadi saya nak ulang sekali lagi, ya, tak usahlah kita bermain keterlaluan politik yang sehingga dia boleh menjejaskan dari segi hubungan di antara dua negara. Merupakan gambaran-gambaran, cerita-cerita palsu yang disebarkan, ya, guna untuk mengukuhkan hujah-hujah mereka. Seolah-olah yang bercakap itu adalah ahli kabinet, ya. Dan mereka yang tahu semua yang bincangkan dalam syarah kabinet. Dalam kabinet. Benda tentunya dah dipersetujui oleh kabinet. Terlebih dahulu, takkanlah kita nak buat sesuatu benda tanpa dibawa ke dalam kabinet. Kabinet sudah meluluskan lah, lepas tu baru ni. Tapi ia akan terus dimainkan. Ya, walau bagaimanapun dia macam diwujudkan a glass of water macam ni, separuh kosong. Atau separuh penuh. Ini kan strategi dia panggil untuk dia. Jadi half truth punya strategi. Jadi kalau dia nak balun, nak belasah kerajaan pun, dia akan masuk yang kosong tu lah. Dia akan bawa cerita. Dia cerita peringkat awal tu nampak macam cantik, ya, penuh ada seolah-olah faktanya tu benar. Tetapi dia bawa ke peringkat kedua pula untuk dia tafsirkan, untuk mengikut kehendak dia apa yang dia nak. Ini yang berlaku.